Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara. Kita buka majlis kita dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta semua umat yang terus berjuang menegakkan kalimah Allah hingga ke akhir zaman. Okey. Yang ana hormati Tuan Haji Nicholas Sylvester, uh, pengerusi dan ketua pegawai eksekutif Pertubuhan Kadazan Dusun Mulut Muslim Malaysia, dan juga merupakan penceramah dan speaker kita pada pagi yang penuh keberkatan ini. Kemudian para sahabat, pendakwah, mujahid da'i, KDM Muslim yang sentiasa istiqamah dalam perjuangan dakwah, serta seluruh hadirin, kalau yang ada di sini, kalau ada JKT yang bersama kita, yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, dengan izin dan rahmat Allah, kita dipertemukan sekali lagi dalam majlis tadabbur Al-Quran KDM Aris Muslim, yang mana bukan sekadar tempat untuk kita membaca kan dan mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi juga tempat untuk kita menyuburkan hati kita dengan kita merenung ayat-ayat Allah dengan kefahaman dan penghayatan terhadap kalamnya yang penuh hikmah. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Fatir ayat 9, yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. So, ayat ini mengingatkan kita bahawa berinteraksi dengan Al-Quran bukan hanya sekadar membaca, tetapi melibatkan penghayatan dan juga tindakan kita. Dan inilah yang kita sedang usahakan melalui tadabbur ini, dengan kita menyelami mesej Allah Subhanahu Wa Taala supaya hati kita menjadi hidup, iman jadi kuat, dan insya-Allah langkah dakwah kita semakin jelas arah tujuannya insya-Allah. Jadi seperti biasa, uh, ana akan mulakan dahulu dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. InsyaAllah pada hari ini kita akan mentadabburi surah Al-Baqarah ayat 23 sehingga ayat 25. InsyaAllah anda akan bacakan dahulu sebelum anda serahkan kepada speaker kita insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها
ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Maksudnya, dan kalau kamu ada menaruh syak tentang apa yang kami turunkan, yakni Al-Quran kepada hamba kami, yakni Muhammad, maka cubalah buat dan datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu. Dan panggillah orang-orang yang kamu percaya boleh menolong kamu selain dari Allah. Jika betul kamu orang-orang yang benar. Maka kalau kamu tidak dapat membuatnya Itu. dan sudah tentu kamu tidak dapat membuatnya, maka peliharalah diri kamu daripada api neraka yang bahan-bahan bakarannya manusia dan batu-batu yakni berhala, yaitu neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai yang tiap-tiap kali mereka diberikan satu pemberian dari sejenis-jenis buah-buahan syurga itu, mereka berkata, inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu, dan mereka diberikan rezeki itu yang sama rupanya, tetapi berlainan hakikatnya. Dan disediakan untuk mereka dalam syurga itu pasangan-pasangan, istri-istri yang sentiasa bersih suci, sedang mereka pula kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi Alhamdulillah, telah kita dengarkan ayat suci Al-Quran sebentar saja tadi, maka tanpa membuang masa, Ana menjemput dan mempersilakan speaker kita pada pagi ini, iaitu Tuan Haji Nicholas Sylvester, untuk meneruskan sesi tadabbur kita insya-Allah. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ala ridha wa lakal hamdu hatta hamdina iyyak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir bitamim bil khair. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah semua, ucapkan selamat bertugas pada hari ini, dan sebagai sebagian daripada yang biasa kita lakukan, kita ada tadabbur pada hari Selasa dan hari Kamis. Uh, saya rasa mungkin tadabbur inilah sebenarnya yang sangat penting dalam di antara masa-masa yang kita peruntukkan untuk berjumpa di antara satu sama lain, mana kita berjumpa sebab kita berbincang mengenai kalamullah dan kita bertadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala secara mendalam. Selama 45 minit ni boleh boleh tahan juga dalam, kita boleh masuk sebenarnya. Dan kalau kita boleh, kalau di Hidayah Center dibuat setiap hari ya. Tapi sekarang pun mungkin dikurangkan sedikit. Saya tengok dia pun kurangkan sedikit. Tapi kita buat 2 kali seminggu ni pun insya-Allah lah agak boleh sudah. Untuk kita sentiasa bertaamul dengan kalamullah, sentiasa kita apa um, mendapat panduan daripada Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, seolah kita mendengar terus daripada Allah Taala ayat-ayatnya dan kita membincangkan aplikasinya dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini kita melihat pada surah Al-Baqarah ayat 23 hingga 25. Dan saya ingat saya akan melihat daripada beberapa tafsir utama, tapi bukanlah secara melihat kepada tafsir, lebih kepada tadabbur lah. Tapi mengambil panduan juga daripada Fi Zilalil Quran, Said Qutb rahimahullah. Tahfimul Quran, Abul A'la Maududi, As-Suudi, Al-Khayali, Ibnu Kathir, Al-Jalalain, Ibnu Abbas dan beberapa yang lain lah. Anda cuba untuk mengambil daripada tafsir-tafsir ini
pengajaran kepada ayat 23 hingga 24 ini. Jadi ayat 23 ni dia bermula dengan satu cabaran daripada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami ini, maka buatlah satu surah yang semisal dengan Al-Quran itu dan panggillah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ini ayat 23. Jadi ada cabaran daripada Allah SWT kepada orang-orang kafir untuk menghasilkan satu seperti Al-Quran untuk apa namanya menjawab kepada keraguan mereka. Apa keraguan dia orang ni? Um, pada zaman Nabi uh, Muhammad SAW ini, mereka meragui Al-Quran. Dan memang Allah Ta'ala ni bila mengutus para Nabi, para Anbiya alaihi wassalatu wassalam, uh, Allah Ta'ala akan menghantarkan kepada para Anbiya ini, Nabi-Nabi ini, antar mereka bukan kosong, tapi dengan ada mencabar kehebatan yang paling hebat pada masa itu. Jadi kalau hebatnya manusia pada zaman Nabi Musa alaihissalam ialah kehebatan mereka dengan sihir, ilmu sihir, maka Allah Ta'ala menurunkan Nabi Musa alaihissalam itu dengan mukjizat, mukjizat yang menelan sihir-sihir, ahli sihir pada masa itu. Dan jika kehebatan manusia pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ialah uh, kehebatan pada penguasaan bahasa, linguistik, apa kekuatan linguistik yang ada pada mereka, kekuatan bahasa yang ada pada mereka sehingga mereka menghasilkan sayembara puisi. Setiap minggu di Pasar Ukas ada pertandingan. Siapa yang menghasilkan puisi yang paling baik sekali ataupun sajak yang paling baik. Dan di kalangan mereka ini menguasai sehingga dia boleh baca 200 bait syair, 200 baris lah, 200 baris bait syair, dan dia boleh baca pula daripada bawah balik ke atas. Dia punya kehebatan linguistik, penguasaan bahasa mereka pada masa itu Allah Ta'ala turunkan kepada mereka cabaran Al-Quran. Ya, linguistic miracle, miracle yang paling paling apa mukjizat, ya, yang paling hebat dari segi penguasaan bahasa, yaitu Al-Quran. Keraguan mereka ini mereka tujukan kepada kepribadian Nabi Muhammad SAW. Mereka bilang Nabi ini syair, in huwa illa syair. Dia ini adalah seorang ahli syair, iaitu orang yang menguasai bahasa dan dia mengeluarkan Al-Quran itu sebab dia menguasai bahasa Arab. Dan ada juga yang mengatakan dia ini adalah kahin. Kemudian dia setelah syair itu tidak berjaya untuk menjauhkan orang daripada Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan Nabi ini seorang kahin, seorang ahli sihir. Kejauhilah daripada Muhammad ini sebab dia seorang ahli sihir. Dan kemudiannya mereka mengatakan semua itu tidak merubah juga pendirian orang untuk mendekati Nabi Muhammad SAW. Dia orang bilang pula Nabi Muhammad ini ialah seorang majnun, seorang yang gila. Jadi kalau kita lah pendakwah macam Nabi Muhammad SAW, kita mengikut jejak langkah Nabi Muhammad SAW, agaknya apalah dia orang panggil kita ni? Apa dia orang panggil kita ni? Kan, dia menyeru kepada agama Allah Ta'ala pada masa ini. Ada kan? Ada sudah dengar siapa-siapa kena panggil apa-apa? Ada siapa-siapa di sini? Coba jawab sikitlah, kita berinteraksi sikit begini ya. Jangan kita saja mendengar saja satu halas ya kan. Mana tahu saya bercakap ni pun tak dengar pun. Semua mungkin tengah tengah apa? Maksudnya gelaran-gelaran ke Haji? Gelaran. Apa dia orang panggil kita? Ada sudah kena dapat gelaran sebab menyeru kepada agama Allah Ta'ala ni. Yang di pedalaman, yang di Pitas, yang di Kerenau, yang di Keningau. Ada orang panggil kita apa-apa? Saya sudah pernah dipanggil pembelot lah. Pembelot. Hmm. Itu di kalangan orang-orang yang tidak inilah, yang apa? Dia bilang ni orang pembelot, orang yang mengkhianati dia punya budaya dia. Mengkhianati dia punya bangsa dia. Nah, itu setakat itulah, belum lah tiada lah panggil gila kau.
Jadi adakah mungkin boleh masuk dalam chat masuk dalam chatbot, chat box, tengok adakah apa-apa yang kita dapat panggilan-panggilan setakat ini ya, orang yang menyeru kepada agama Allah Taala ini, kita tidak heran sebenarnya kalau orang panggil kita panggilan-panggilan ini, sebab Nabi dulu pun memang kena panggil dengan gelaran syair, kahin, apa ni, panggil apa lagi, Majnun, gila kan. Okey. Habis sebab tu. Ini mengenai dengan cabaran yang Allah Ta'ala turunkan. Jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran ini, maka buatlah satu surah yang semisal dengan Al-Quran itu. Dan panggillah penolong-penolong kamu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jadi cabarannya ialah hasilkan satu surah. Satu surah ini, dia boleh jadi panjang atau pendek. Tapi yang paling pendek surah itu surah apa? Siapa tahu? Surah yang paling pendek dalam Al-Quran, surah apa? Ini kuis. Surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Insyaallah. Tiga ayat. Tiga ayat saja surah yang paling pendek pun. Sebab sebelum daripada itu sudah dicabar yang lain lagi kan. Selepas itu ada lagi cabaran yang lain, yaitu hasilkan 10 ayat dan sebagainya. Tapi ini cabaran Allah Ta'ala paling mudah sekali, hasilkan satu surah. Dan bukan orang tidak menerima cabaran ini ya. Ada yang menerima, ada yang mencoba untuk menghasilkan surah-surah. Tetapi diketawakan saja sebab surah-surah itu kelakar. Tidak tidak sampai kepada sepertinya Al-Quran. Oke, jadi seterusnya kita lihat yang ini amaran neraka bagi orang kafir, ayat yang ke-24. Wa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Dan jika sekiranya kamu tidak mampu membuat yang semisal itu, maka peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Neraka itu disediakan untuk orang-orang kafir. Ini ayat ke-24. Amaran keras tentang neraka dengan gambaran bahan bakarnya yang sangat menakutkan bagi mereka yang mengingkari ayat Allah SWT. Jadi, pertamanya, orang ragu. Keduanya, Allah Ta'ala turunkan cabaran. Kalau kamu masih ragu-ragu, hasilkan seperti itu. Seperti satu surah, seperti daripada ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan. Tapi kamu tidak akan mampu. Ya. Jika kamu tidak mampu dan kamu tidak akan mampu, Allah Ta'ala sudah tahu pun. Dan orang-orang kafir pun tahu, dia juga tidak mampu. Maka takutlah kepada azab, ya, neraka yang menjadi bahan bakarnya ialah manusia dan batu. Jadi kalau orang yang beriman, tidak jadi masalah sebab dia sudah pun beriman dan dia tidak ragu, kan? Tapi bagi yang tidak beriman, apa kesan dia ayat yang ini? Kan? Apa dia kesannya? Kalau kita pada masa ini kita berjumpa dengan rekan kita yang bukan Islam, kita sampaikan Islam sama dia, dan kita kata pada dia, kamu ni kalau kamu tidak masuk Islam ni, kamu akan masuk neraka. Neraka itu dibakar, bahan bakar dia adalah batu dan manusia. Macam mana agaknya rasa orang yang kita jemput untuk memeluk agama Islam itu kan? Maka sudah tentu dia sangat menakutkan, dan dia menimbulkan perasaan serba salah. Saya dulu sebelum masuk Islam pun begitu kan. Bila saya fikir balik, neraka ni boleh tahan neraka ni kan. Teruk betul kalau kena bakar dalam tu. Saya cubit sampai tangan kan, cubit, cubit pipi. Dia bilang, ini kalau kena bakar dalam neraka ni, sengsara ni. Jadi, eh, walaupun tidak ada siapa mengajak masuk Islam, tapi saya sendiri terfikir, kalau saya tetap dalam kafir ni macam mana ni? Kan? Hmm. Jadi kena ada kita punya message kita tu kena ada mengenai dengan tabsyir dan tarhib. Ataupun Tarhib. tarhib ni ialah peringatan. Kena ada peringatan-peringatan mengenai dengan kalau kita tidak ikut ni kita boleh masuk neraka kan? Bahaya. Okey, dan seterusnya ayat ke-25, janji syurga bagi orang yang beriman pula kan. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا فيها مثله ولهم فيها أزواج مطهرة. macam tak betul ayat ni. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا بها متشابهة في أزواج فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Nah, okay, betul. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahawa bagi mereka ada syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan setiap kali mereka diberikan buah-buahan dari syurga itu sebagai rezeki, mereka berkata, inilah yang dahulu pernah diberikan kepada kami. Kita dapat di dunia ini pun macam-macam itulah yang kita akan dapat di syurga nanti. Dan mereka memperoleh buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalam syurga itu ada isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Ah, Rahmat dan kebahagiaan kekal bagi orang beriman dan amal baik. Macam-macam buah di dunia ini kan. Apa buah yang kita suka, itu kita boleh jumpa di syurga nanti. Malah lebih sedap lagi. Semalam saya pergi tengok di pasar, nampak pisang. Saya mau beli pisang. Tapi pisang tu ada macam-macam jenis pisang tu. Keliru saya. Mana satu ni ya? Oh, pisang tanduk, pisang emas, Sangkeling. pisang, pisang keling. Saya bilang, Anda bagus panggil naik pisang keling. Marah orang India, saya bilang. Tapi saya tengok, tengok ada satu pisang. Pisang ni cantik pisang ni. Pisang tembaga. Saya pernah tengok pisang tembaga. Bila saya cakap sama tuan, dia bilang, oh, ini rasa dia macam aiskrim. Sedap pula tu pisang tembaga. Siapa pernah cuba pisang tembaga? Ah, Oh, dia macam ni perang-perang. pisang tembaga ni. Semalam saya beli di Pak Pram. Merah-merah. Ya, ni. Cantik pisang ni. Sedap. Macam aiskrim lah saya. Inilah mungkin kan kita nanti di akhirat nanti apa yang kita suka tu Allah bagi kita. Ini yang pernah dulu diberi pada kami ni. Kita rasa gitu kan. Ah, dan juga isteri-isteri yang suci dan kekal dalamnya. Bagi isteri pula ialah suami kan yang di ini. Tapi itulah kenapa untuk orang perempuan tidak diceritakan pasal suami-suami kan. Saya tahu sebab orang perempuan mungkin ada benda yang lain yang dia orang mau. Kan mungkin dia ada orang perempuan ni dia suka kucing. Dia suka apa, ada yang suka kuda, ada yang suka emas-emas. Jadi mungkin itu yang dia akan dapat di akhirat kan. Apa yang dia orang mau tu. Ah, Orang lelaki ni mengacau je. Mungkin bagi orang perempuan kan. Anda tahulah. Tapi gambarannya ialah sebenarnya ya kalau jadi isu di kalangan orang bukan Islam ni, Islam ni kalau lelaki dia kalau masuk syurga dia dapat 72 bidadari. Jadi macam mana cerita dia tu kan? Apakah orang Islam ni itu saja yang orang fikirkan kan? Nah, semestinya gambarannya ialah apa yang kita suka kan? Apa yang kita suka itu yang kita akan dapat. Uh, Sebab benda tu mungkin bagus dan sebagainya, tapi kalau kita tidak suka, tidak berguna juga kan. Jadi dia kena perkara yang kita suka, dan kita galakkan orang untuk mengikut jalan kebenaran ini dengan berdasarkan kepada tarhib. Dan tarhib ni ialah benda yang kita suka kan. Kita ceritakan dengan syurga itu, uh, apa yang kamu mau, apa yang kamu suka. Di syurga itu kamu akan dapat dalam jumlah yang banyak dan kualiti yang terbaik. Karena disediakan untuk orang-orang yang beriman kan. Kalau beriman masuk syurga, kalau tidak beriman masuk neraka, maka itu tarik dan tolak. Kita tolak kepada kebaikan, kita tarik kepada kebaikan, kita tolak daripada uh, kekufuran kan. Dan dia dalam uh, singkatan daripada apa yang kita baca daripada tafsir-tafsir ni lah, ialah dari segi transformasi pemikiran yang berlaku orang membaca daripada ayat-ayat ini, ialah dia membawa daripada keraguan kepada uh, kepada keyakinan. Daripada ragu dia boleh yakin berdasarkan kepada bukti-bukti yang Allah SWT berikan. Um,
Kalau kita tadabbur mendalam, kita akan melihat macam mana, bagaimana pula Nabi ini seorang syair, sedangkan dia eh, bukan seorang yang pandai membaca dan menulis, kan? Nabi tidak boleh membaca dan menulis. Macam mana pula dia boleh jadi seorang seorang syair? Adakah yang sentiasa berkata benar, yang tidak pernah berbohong, seorang yang sangat baik, pemurah dan berakhlak mulia, seperti Nabi Muhammad SAW ini seorang ahli sihir? Mustahil, kan? Kalau jahat memang akan nampak kejahatannya. Tapi tidak. Nabi ini kenali daripada awal lagi sebagai seorang Al-Amin, kan? Dan apakah seorang yang waras, bijaksana, dan boleh dipercayai untuk menyelesaikan masalah-masalah di kalangan umat pada masa itu, walaupun yang bukan Islam sekalipun, adalah seorang majnun, seorang yang gila? Mustahil, kan? Ini ini satu yang menolak daripada keraguan-keraguan inilah. Dan transformasi pemikiran orang pada masa itu ialah mengakui keaslian wahyu dan kenabian Muhammad SAW melalui tadabbur yang mendalam, kan? Apakah kekuatan pada wahyu itu, keaslian wahyu dan kekuatan wahyu, kalau difikirkan, satu bukan hanya pengkesahan-pengkesahan yang tidak ada maknanya, tetapi dia turun sebagai dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab itu tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa petunjuk-petunjuk dia? Petunjuk-petunjuk dia petunjuk dalam semua aspek kehidupan. Bukan hanya panduan peribadi, panduan hidup berkeluarga, bermasyarakat, panduan dari segi politik, ekonomi, sosial, perundangan-perundangan, uh, panduan mengurus keluarga, mengurus pewarisan, pembagian harta dan sebagainya, memberi ramalan yang akan datang yang tepat berlaku persis seperti yang diramalkan, memberikan fakta-fakta sains yang tepat dengan apa yang ada pada masa itu. Dan sampai sekarang pun masih lagi kita melihat perkara-perkara saintifik yang sangat luar biasa, yang semakin terserlah mengenai dengan wahyu daripada Allah SWT ini, memberikan panduan akhlak yang tertinggi, bagaimana untuk berakhlak di antara manusia, di antara anak dengan ibu bapa, di antara ibu bapa dengan anak dan isteri, dengan antara masyarakat, ya. Memberikan motivasi, dorongan kehidupan, jiwa yang sudah mati ataupun yang gersang, bagaimana untuk menghidupkan kembali. Ah, Apa ni? Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wal rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya apabila dia menyeru kamu kepada satu yang menghidupkan kamu. Ayat Al-Quran ni dia memberikan kehidupan kepada kita, menyuburkan hati-hati yang gersang, membangun umat yang khairu ummah, tidak ada tandingannya dalam sejarah umat yang dihasilkan oleh Al-Quran ini. Jadi transformasi pemikiran, menyedari kekuatan wahyu sebagai mukjizat yang tak tertandingi oleh manusia. Gitu. Apalagi kita melihat juga di situ bukan hanya transformasi pemikiran, tetapi juga anjakan paradigma sosial dalam keadaan yang mana orang mensyirikkan Allah SWT. 360 patung di dalam Kaabah itu yang disembah di dalam dan dalam sekeliling Kaabah, yang disembah oleh orang-orang yang bila melakukan tawaf bertelanjang di keliling Kaabah, mentransformasikan mereka ini daripada mengamalkan syirik dan menyembah yang selain Allah SWT, memberikan kejelasan tauhid Allah SWT, memurnikan penyembahan hanya kepada Allah SWT, menolak syirik dengan memberitahu bahawa bahaya syirik ini ialah ia dosa yang tidak terampunkan oleh Allah SWT. Jadi janganlah melakukan syirik. Menggerakkan dakwah dan amal soleh secara konsisten. Kita melihat seruan untuk berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, nasihat peringatan yang baik, dan
dengan uh, perdebatan yang billatihi ahsan, yang membawa kepada yang lebih baik. Dan disuruh secara konsisten, amal soleh secara konsisten. Dalam surah Al-Fussilat ayat 33 itu, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada dia yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, dan dia berkata, aku termasuk di kalangan orang Islam. Jadi dia anjakan paradigma ini, dia secara sosialnya masyarakat yang dahulunya terlibat dalam peperangan uh, di antara suku-suku yang berterusan, berpanjangan, uh, keadaan sosial yang begitu teruk dengan pelacuran, perzinaan, dengan pembunuhan anak-anak perempuan, pengamalan riba, pengamalan menindas antara satu sama lain, akhirnya secara sedikit demi sedikit dengan dakwah dan amal soleh yang konsisten diubah kepada masyarakat sosial yang lebih baik. Dan memperbaiki diri keluarga dan masyarakat berdasarkan iman dan amal soleh. Kita melihat bagaimana seruan kepada memperbaiki keluarga dan masyarakat ini dalam surah Ali Imran. "Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair." Dan hendaklah ada di kalangan kamu sekelompok, segolongan daripada kamu ini, mereka yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf, mencegah daripada kemungkaran. Dan yang paling penting sekali bagi seorang itu ialah memelihara ahli keluarganya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Hendaklah kamu memelihara dirimu dan ahli keluargamu daripada siksaan api neraka. Okey, saya ingat, nah, saya teruskan lagi sikit lagi. Sebelum kita buka kepada yang lain untuk memberikan pandangan juga, saya ingat sudah banyak yang kita bangkitkan pada pagi ini untuk mencetus inspirasi kepada lain untuk menyumbang pada pagi ini, insyaAllah. Kita teruskan melaksanakan sesi tadabbur yang seperti ini dengan bersungguh-sungguh lah. Saya rasa kalau boleh semua orang buat persediaan sebelum daripada kita memberikan tadabbur ini supaya semua boleh dapat manfaat sepenuhnya. Kita teruskan discover keindahan ajaran-ajaran dalam Al-Quran dan aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita mengakui keaslian wahyu dan kenabian Muhammad SAW melalui tadabbur yang mendalam, mengukuhkan amal keimanan dan amal soleh secara konsisten, ya. Uh, Berterusan, bertafakur, berfikir, bertadabbur, baca tafsir-tafsir, melaksanakan amalan yang kita pelajari secara berterusan. Uh, Segi amalan itu kita berzikir setiap hari, ada doa-doa maksur yang kita laksanakan pagi dan petang, dan masa-masa yang kita boleh, dan bersedekah setiap hari, berusaha meningkatkan diri setiap hari. Kemudian kita menyebarkan ilmu dan dakwah yang sebenar. Kita berusaha berdakwah setiap hari. Anda saja usaha dakwah yang kita lakukan. Menyebar, mendalam, meluas. Gitu lah. Mendalam, menyebar, meluaskan dakwah. Kita ada saja yang kita buat. Adanya kita ni, dia jadi masalah besar kepada syaitan di situ kan. Adanya kita ni, dia menjadi sumber hidayah kepada kawasan keliling kita. Adanya kita ini, dia menjadi uh, ejen kepada bersemaraknya kawasan itu dengan usaha-usaha dakwah. Kita tidak berada di situ dan kita irrelevant. Kita tidak, bukan orang yang irrelevant, kita orang yang relevan. Kita ada di situ, kita menyebabkan orang semuanya uh, terkesan dengan ilmu dan dakwah yang kita laksanakan. Membina keluarga dan komuniti yang berorientasikan akhirat. Kita, perumpamaan yang Allah berikan umpama mengenai dengan orang-orang yang beriman ini atau iman yang kuat ini ialah dia bilang iman ini dia kasyajar, seperti pokok kan. Asluha thabitun fil ard wa far'uha fis sama. Dia begitu.
kita punya akar tu makin mendalam kan. Sabitun fil ard. Dia menyebar luas di bawah tu dia. Akar tu dia bukan, kalau dia ada bangunan di keliling tu pun boleh rosak bangunan tu sebab dia punya akar tu dia menjalar di bawah. Dia punya kekuatan, dia membina kekuatan di bawah sebab dia mau jauh untuk dia mengambil nutrien-nutrien dan kekuatan untuk tubuh badan pokok itu. Dan far'uha fis sama. Dia punya ranting-ranting dia, dahan-dahan dia, apa, dahan-dahan ranting-ranting dia rimbun di atas. Dan pada masa-masa yang tertentu dia menghasilkan buah-buah. Dia menghasilkan satu pelindungan kepada orang yang ada di bawahnya. Satu lagi dia memberikan buah, memberikan hasil secara berterusan. Itu mungkin apa yang kita boleh uh, apa ni menjadi seperti orang yang seperti itulah. Adanya kita berbeza dengan tidak adanya kita. Kalau adanya aktiviti yang paling penting yang perlu berlaku di kawasan itu, kita yang buat. Contoh kan. Hmm. Membina bukan hanya membina diri, tetapi juga membina keluarga dan komuniti kita, masyarakat kita, malah negeri kita, negara kita. Kita ada sumbangan di situ. Kan? Okey, saya rasa itu saja untuk saya sampaikan. Sekarang sudah 9.12. Kita lagi ada masa dalam, kalau kita berhenti 9.15, tinggal lagi 3 minit. Belum habis lagi penyampaian saya, tapi cukuplah tu. Kita bukalah untuk yang lain juga turut sama menyumbang dalam sesi pada pagi ini, insya-Allah. Silakan. Ya, jazakallah khairan jaza pada Tuan Haji Nicholas Sylvester atas kupasan dan tadabbur yang begitu bermanfaat berkenaan ayat-ayat daripada surah Al-Baqarah. InsyaAllah. Baik, Ana ingin membuka ruang terlebih dahulu pada ikhwan dan akhwat sekalian. Sekiranya ada sebarang tambahan, perkongsian atau pandangan yang mungkin boleh dikongsikan berdasarkan tadabbur yang kita pelajari pada pagi ini. InsyaAllah, silakan jika ada yang ingin berkongsi. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Tahniah hati atas apa yang menarik, berkesan. Cuma di sini Ana tertarik dengan apa yang disebut dalam ayat 25. Ayat 25. Di mana Allah Taala sebut apa itu? Ada buah yang sama dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Pasangan yang suci ini mungkin antaranya ya yang tidak ada period dan sebagainya, mungkin yang tidak ada pernah bersama orang lain, macam-macam. Cuma di sini tidak tadi disebut Fi Muhammad apa tu, tidak disebut apa ni bidadara. Tadi sebut Akhi Muhammad sebut tentang bidadari sebagai apa tu balasan, tidak disebut bidadara. Dan mungkin sebabkan apa tu kesukaan wanita itu pada barang yang lain mungkin. Jadi tapi apapun di sini dia tidak sebut apa ni, disebut pasangan pasangan yang suci. Kalau 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 apa, mungkin anak-anak tak apa lihat pada sekali dia punya tafsir dia. Pasangan yang suci ni merujuk pada wanita bidadari ya. Okey, jadi
dia tidak merujuk kepada pasangan yang lelaki. Jadi di sini apa pun kita diberitahu dalam ayat Al-Quran ya, dalam surah An-Nahl ayat 31 bahawa apabila seorang itu berada di syurga dia akan dapat segala apa yang dia ingini. Kalau dia nak inginkan pasangan ke, inginkan suami ke apa pun, ya, boleh sajalah. Baca ayat 31. Putus-putus saja, Rahman. Ya, Putus-putus, betul tak? anda cakap tak apa clear. Haji Rahman kena dekat dengan telefon baru jelas. Okay. Anda Ah, baca ayat dia. Okey, baik. Anda baca ayat apa tu surah An-Nahl ayat 31 muka surat 270. Jadi auzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar. Lahum fiha ma yasha'un. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Maksud ayat iaitu syurga Adni yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam syurga itu mereka mendapat segala apa yang diingini. Maknanya apa yang kita ingin kita akan dapat. Mungkin sebelum kita cakap mungkin benda itu dah tiba. Demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala membalas orang-orang yang bertakwa. Jadi tiada limit kita boleh apa yang kita ingin Allah Subhanahu Wa Taala akan sediakan. Itulah balasan daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh dan ihsan sekali yang terkandung faham dalam perkataan sembahlah Allah. Sembahlah Allah itu yang anda faham adalah kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang diimani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang bertakwa. Yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat berapa tu ayat 23 tadi ya. Ayat 23 Allah Subhanahu Wa Taala mencabar manusia. Jika kamu ragu, ragu apa tu? Ragu bahawa apa yang Al-Quran itu daripada Allah, buatlah satu surah yang seumpama surah dalam Al-Quran yang minimalnya 3 ayat. Tapi hingga sekarang ini tiada manusia yang dapat buat terima cabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah merupakan satu tanda menunjukkan Al-Quran itu memang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu bukan daripada Nabi Muhammad atau lain-lain. Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah. Jazakallah khair Haji Rahman atas perkongsian tadi. Menarik juga yang kita dengar tadi berkenaan dengan syurga kan, di mana Allah berjanji akan mengganjari kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang bertakwa ni dengan ganjaran syurga dengan pasangan-pasangan kan. Ada dibahaskan jugalah oleh Haji Rahman sebentar tadi. Alhamdulillah, jazakallah khair. Dan juga berkenaan dengan Al-Quran ini kan, yang mana Allah SWT mencabar orang-orang yang ingkar ini untuk membuat Al-Quran kan. Tapi sehingga hari ini kita lihat tidak ada pun orang yang dapat buat sebagaimana Al-Quran ini sendiri dipelihara oleh Allah SWT. Dan kalaupun ada orang menciplak atau orang menambah, terus akan ada yang dapat tahu kan. So, kenapa Al-Quran ini dia bukan hanya di buku-buku saja, tetapi
dia berada di berjuta-juta manusia dalam hati-hati mereka. Maksudnya ramai yang menghafal Al-Quran. Sehingga kan jika ditambah atau dikurangkan ayat-ayat daripada Al-Quran itu sendiri, maka pasti dan pasti ramai orang yang terus dapat detek lah, dapat tahu kan. Okey, insyaAllah ada lagi daripada akhwat sekalian yang mungkin mau berkongsi lagi, mau tambah? Ustazah Alia, macam nampak dia sedang membaca tu. Mungkin dia tengah fikir-fikir apa dia mau tambah ni. Dia mau kupas ni. Mungkin dia mau tanya kenapa lelaki saya dapat bidadari ni, perempuan yang dapat bidadara ke? Kan? Daripada ni Ustazah Kurima ke kalau ada? Azhad, Khirfan, RS kalau ada, Kak Mariam, boleh kongsikan. Mungkin daripada usaha-usaha antum mungkin ada juga yang mungkin tidak dari sini tapi mungkin antum boleh share kalau ada. Baik, kalau tidak ada, Ana terus kepada pengajaran lah, pengajaran untuk sesi tadabbur kita pada pagi ini. Ada beberapa pengajaran yang kita boleh ambil. Yang pertama, berdakwah dengan hujah dan keyakinan, bukan emosi semata-mata. Seperti mana ayat surah Al-Baqarah ayat 23, dakwah harus disampaikan dengan ilmu dan hujah yang kukuh. Kerana Al-Quran sendiri menjemput ataupun mengajak kita semua untuk berfikir dan menilai kebenaran. Yang kedua, kita perlu tegas terhadap kebatilan tetapi lembut terhadap manusia. Walaupun pada ayat 24 memberi amaran yang keras, tetapi ia datang selepas hujah dijelaskan. Kan? Okey, pendakwah haruslah sabar untuk memberi penjelasan sebelum menegur dengan ketegasan tapi dengan penuh hikmah. Yang ketiga, seimbangkan antara takut dan harap. Pada ayat 25 menunjukkan bahawa dakwah mesti mengandungi unsur targhib, yakni galakan, dan juga tarhib, peringatan. Umat akan lebih terpimpin apabila diingatkan tentang syurga di samping diingatkan juga tentang neraka. Yang keempat, menjadikan Al-Quran sebagai hujah utama. Pendakwah masa kini, iaitu kita sendiri, tidak boleh meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dalam menyampaikan mesej Islam. Inilah asas dakwah Rasulullah SAW yang paling berkesan. Yang kelima, bersikap positif dan memberi harapan. Walaupun dunia semakin mencabar, pendakwah mestilah menanamkan sikap optimisme kepada umat bahawa ganjaran Allah lebih besar daripada kesusahan di dunia. Jadi kesimpulan tadabbur kita pada pagi ini, surah Al-Baqarah ayat 23 hingga 25 ini menunjukkan bahawa Al-Quran adalah mukjizat dan panduan hidup yang sempurna. Ia mengandungi cabaran pada orang yang ingkar, peringatan kepada yang lalai, dan berita gembira kepada yang beriman. Sebagai pendakwah untuk kita semua dituntut untuk menjadikan Al-Quran sebagai asas hujah, menyampaikan kebenaran dengan penuh hikmah, serta mengajak manusia kepada Allah melalui ilmu, kasih sayang, dan teladan yang baik. Jadi, sebelum anda menutup kita punya sesi tadabbur pada pagi ini, anda buka ruang lagi sekali kepada mana-mana ketua jabatan untuk sekiranya ada makluman yang mahu disampaikan, silakan. Kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk makluman ikhwan dan akhwat, kita ada satu program apa itu ATMT, Awareness Through Mosque Tour. Apa tu kesedaran melalui ziarah ataupun lawatan masjid pada hujung minggu ini, pada hari Sabtu, Ahad dan juga Isnin. Hari itu anda tengok penyertaan KDMRS baru 2 orang. Tak tahulah mungkin hari ini dia bertambah. Tapi anda harapkan seramai mungkin hadir ni kursus ini, yang mana of course dalam bahasa Inggeris lah.
kita cuba apa tu kuasai juga sikit sebanyak bagi yang belum menguasainya. Sekarang ni sudah ada AI, boleh type AI, boleh type dekat AI tu dia akan bagi apa dia punya makna dan sebagainya lah. So sekarang ni mudah. Jadi ataupun suruh AI tu translate terus apa yang dicakap oleh penceramah dalam bahasa Inggeris, so dia minta dia translate terus kepada bahasa Melayu. Boleh kan? Itu kehebatan teknologi canggih pada masa kini. Okey, yang rasa itu saja. Baik, Ya, jazakallahu terima kasih. khairan Encik Rahman. Ada lagi? Okey, sekiranya tidak ada, Ana ucapkan lagi ribuan terima kasih. Jazakumullah khairan jazak kepada semua yang hadir dalam sesi tadabbur kita pada pagi ini. Sekian sahaja tadabbur kita pada pagi ini. Kita akhiri dan kita sudahi dengan tasbih kifarah dengan suratul As. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdihi, wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.